Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, apa khabar Haji Mat Syah dan sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, Ustaz sihat, Ustaz. Kurang sikit hari ni. Oh, Jadi kalau dah bersedia, ya, insyaAllah hari ini kita cuba habiskan surah Sajdah. Kita sampai pada ayat yang ke-20. Sila 20. dilihat, ya, ayat 24 ya. Ya, betul. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, ya. Jadi kita mula daripada ayat 23 dulu ya, nak sambung dia tu. Dia bermula pada ayat 23, kita dah baca tapi kita ulang saja. Walaqad, dan demi sesungguhnya, ataina, ya, kami, kata Allah, telah datangkan kepada Nabi Musa itu Alkitab. Jadi kalau Nabi Musa Alkitab maknanya Taurat lah, ya. Kalau Nabi Isa Alkitab itu Injil. Nabi Muhammad Alkitab Al-Quran, ya. Jadi Allah bagi pada Nabi Musa itu Alkitab, yakni Taurat. Kemudian Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad, fala takum fi miryatin. Maka janganlah, ya, kamu menjadi ataupun kamu berada dalam keadaan miryah, ya, dalam keadaan ragu-ragu, min liqaihi, ya. Jadi jangan ragu-ragu tentang apa? Tentang penerimaan Al-Quran tu. Seperti mana Nabi Musa dapat kitab Taurat, Nabi Musa dapat wahyu, begitu juga Nabi Muhammad pun sama, ya. Jadi Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul yang terakhir, dan baginda diberitahu tentang cerita Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu, ya. Jadi maknanya bukan sekadar Nabi Muhammad saja yang diutus sebagai Nabi dan Rasul, Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu pun sama juga. Mereka juga dapat wahyu, mereka juga dipertanggungjawabkan, ya, untuk apa kita panggil, ya, untuk melaksanakan tugas dakwah, ya, dan tidaklah menjadi sesuatu perkara yang asing. Bukan Nabi Muhammad seorang lah, ya. Nabi-nabi yang terdahulu pun sama-sama juga, ya, mendapat tanggungjawab. Jadi Allah bagi tahu Nabi jangan berada di dalam keraguan, ya, sebab peringkat awal kita tahulah, ya, ketika Nabi bertemu dengan Jibril, maka Jibril, ya, datang dalam bentuk asal, ya, dengan sayapnya, dengan saiznya yang besar, ya, menyebabkan Nabi rasa takut, ya, Nabi gementar, Nabi balik dalam keadaan kesejukan, diselimutkan oleh Khadijah, ya. Nabi bagi tahu pada Khadijah, ya, baginda bimbang, ya, Allah datangkan sesuatu yang buruk pada baginda, tapi Khadijah tenangkan Nabi. Kemudian Khadijah berjanji untuk bawa Nabi bertemu dengan konsultan. Konsultan itu ialah Waraqah bin Naufal, seorang lelaki yang merupakan sepupu Khadijah. Ya, mana keluarga Khadijah daripada Bani Asad juga, ya. Dan Waraqah bin Naufal ni seorang lelaki yang kita panggil man of knowledge lah. Ya, dia pandai kitab Taurat, dia pandai kitab Injil. Maknanya dia menguasai kitab-kitab tersebut, ya. Jadi ada sebahagian riwayat kata dia beragama Nasrani. Ada yang kata tidak, dia hanya sebagai seorang pendeta saja. Maknanya man of knowledge, ya, yang bukan macam kita kata zaman kita sekarang lah, ya. Ada orang pandai bahasa Arab, ya, orang Lebanon contoh, profesor dalam bidang pengajian Islam, ya. Jadi dia pandai bahasa Arab, ya, sebab bahasa dia boleh baca kitab tafsir, boleh baca kitab hadis, ya, boleh baca kitab-kitab dalam bahasa Arab, boleh bincang tentang Quran, hadis dan sebagainya, tapi dia tak agama Islam pun, ya. Jadi menunjukkan bahawasanya dia merupakan man of knowledge saja, ya, tapi tidak beriman, ya. Dia tidak believe, ya, apa yang dia preach, dia tak believe, ya. Dia preacher, tapi, ya, dia tak propagate agama Islam tu kepada orang lain supaya masuk Islam. Dia pun tak masuk Islam. Ya, seperti mana Ustaz bagi selalu contoh, ya, seorang profesor di McGill University, ya, Institute of Islamic Studies di McGill University di Montreal, Canada, ya. Jadi nama dia adalah Profesor Isa Bolota, ya, berasal daripada Lebanon, ya, dia Lebanese tapi sudah migrate ke Canada. Dia jadi profesor dalam bidang tafsir, ya. Dia mengajar tafsir Ibnu Katsir, mengajar Imam At-Tabari, Qurtubi, banyak kitab tafsir dia boleh mengajar, ya. Memang man of knowledge. Bahasa Arabnya memang hebat, first class kita kata. Ya, tetapi tak beriman.
Ya, jadi bila apa kita panggil ya, bila kita sebut tentang apa Profesor Isa Bolota ni, kita tahu oh dia memang pandai ya, tapi dia tak beri agama Islam pun. Ya, macam itulah kita kata siapa tadi ya, apa ni Warakah bin Naufal ya. Ada yang kata dia agama Nasrani, ada yang kata tidak, dia hanya belajar saja, tapi dia tidak beriman dengan dua-dua agama tu. Cuma dia menunggu Nabi akhir zaman, kerana dalam dua-dua kitab Taurat dan Injil ya, disebut tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Dan dia mengesahkan Nabi Muhammad tu adalah Nabi akhir zaman. Kerana cerita tentang baginda Nabi sudah disebut secara detail di dalam Taurat dan Injil. Ya, itu cerita dia. Jadi Allah bagi tahu kepada Nabi jangan ragu-ragu. Seperti mana Nabi Musa tidak ragu-ragu dengan Taurat, begitu juga Nabi Muhammad tidak boleh ragu-ragu dengan Quran. Ya, dan baginda adalah manusia pilihan yang telah dilantik menjadi Rasul akhir zaman. Waja'alnahu hudan ya, dan kami jadikan ya apa ni Alkitab yakni Taurat bagi Musa, dan ya kalau bagi Nabi Muhammad Al-Quran, dalam konteks ni Nabi Musa lah ya, sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Jadi bila sebut Bani Israel dan Musa kita tahu Taurat ya, tapi kalau kepada umat secara umum ya akhir zaman itu merujuk kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Okey, itu ayat 23, kita sambung ayat 24, ayat baru. Waja'alna, dan kami telah jadikan ya minhum, daripada kalangan Bani Israel tu. Sebab cerita masih Bani Israel. Ya, hum di situ adalah Bani Israel, a'immatan. A'immah tu adalah plural form ya untuk imam. Kalau singular imam ya. Kalau apa ni apa? Kalau plural a'immah. A'immah tu lebih daripada seorang ya. Dia bukan a'immah tu bukan dalam bentuk apa? Dalam bentuk feminin bukan ya. Dia masculine. Kalau seorang imam ramai a'immah ya. Macam kita kata Imam Syafi'i ya, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam An-Nawawi, Imam Al-Bukhari, semua tu kita panggil a'immah. Ya, mereka adalah golongan-golongan a'immah, golongan pemimpin. Tapi kebanyakan mereka tu pemimpin dalam bidang agama. Ya, tapi yang dimaksudkan di sini adalah pemimpin dalam dua-dua bidang. Sebab pemimpin ada dua, pemimpin agama dan pemimpin politik, ya, pemerintah. Jadi bila mereka mendapat ya, dapat apa ni panduan daripada kitab Taurat ya, maknanya kitab Taurat tu sebagai panduan untuk berhukum ya, untuk dijadikan sebagai garis panduan dalam pemerintahan seperti mana Quran jugalah. Ya, sebab itu Nabi menjadikan Quran sebagai book of law ya, sebagai manual kehidupan manusia. Ya, nak mentadbir macam mana, nak mengurus ya, nak apa kita panggil, nak melaksanakan hukum hakam ya, apa ni sistem pengadilan dia macam mana ya, peperangan, hubungan sesama manusia, antara manusia dengan manusia ya, di kalangan orang Islam ataupun non muslim dengan muslim dan sebagainya. Jadi semua itu telah digariskan di dalam Al-Quran ya. Dan apabila ya sebahagian daripada Bani Israel ini dilantik menjadi a'immah, menjadi para pemimpin ya, yahdu nabi amrina, mereka ya mengajak manusia dengan apa, dengan perintah kami. Jadi mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kemudian apa lagi? Lamma sabaru, maknanya mereka akan tetap menjadi para pemimpin kalau mereka bersabar. Ada satu apa kita panggil? Ada satu syarat ya. Syarat tu ialah mereka mesti bersabar. Ya, bersabar di dalam menegakkan kebenaran. Sabar ni ada banyak bentuk lah. Ya, yang pertama sabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Nak sembahyang kena sabar. Ya, kalau tak sabar tak bangun subuh kita. Ya, tak sempat solat Isyak, malas. Ya, macam tuan-tuan kalau datang kuliah apa ni malam ni contoh ya. Sebab katalah tak sempat sembahyang Isyak lagi. Jadi kuliah dulu ya. Lepas kuliah habis pukul 10.45, pukul 11 nanti baru nak sembahyang. Kalau tak sabar ya, dah mengantuk dah. Kalau tak sabar memang tidur je. Jadi nak melaksanakan perintah Allah tu pun kena sabar. Itu yang pertama. Yang kedua ialah sabar di dalam menahan diri melakukan perkara jahat. Ya, benda yang Allah larang. Contoh kita tengok orang minum arak rasa macam sedap nak minum, tak boleh. Kita sabar di dalam menahan diri daripada melakukan kesalahan. Tengok ya orang boleh untung banyak ya, main saham yang tidak patuh syarak ataupun berjudi dan sebagainya. Kita kata kalau kita masuk judi ni ya, main jackpot ke apa ya, rasa-rasa boleh menang ni. Ya, kalau kita main
main judi, ya, kita rasa kita ada kemahiran, ada kepakaran, kita kata boleh menang ni. Ya, tapi kita tak buat. Sebab apa kita tak buat? Ya, kita tak buat sebab kita tahu bahawasanya benda itu tidak patuh syarak. Jadi kita sabar di dalam menahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang. Nombor 3, ya, di dalam apa lagi? Ya, yang pertama tadi di dalam melaksanakan perintah Allah, ya, menegakkan kebenaran. Ya. Yang kedua apa? Ya, yang kedua di dalam apa kita panggil? Ya, di dalam apa ni, menahan diri daripada melakukan kesalahan. Ya, maknanya kita tahan diri, kita sabar. Ya, dan juga di dalam melaksanakan perintah Allah tadi. Ini dua lah, ya, yang paling pentingnya melakukan apa yang Allah perintah, yang kedua menjauhkan diri daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara umumnya dua ni lah. Ya, jadi dua ni benda yang paling apa kita panggil, ya, yang paling utama. Jadi kalau mereka boleh bersabar di dalam menegakkan kebenaran, ya, melakukan perintah Allah, yang ketiga ada satu lagi, ya, biasa kita kaitkan dengan sabar menghadapi ujian Allah. Ya, sabar di dalam melaksanakan perintah, sabar di dalam menahan diri daripada melakukan perkara haram. Yang nombor 3, sabar ketika diuji oleh Allah dengan ujian. Ya, mungkin ujian sakit, demam dan sebagainya. Maknanya kita diberikan ujian oleh Allah, ya, di dalam melaksanakan perintah. Allah uji juga, ya. Tapi ujian yang besar juga ialah ujian musibah. Contoh perniagaan kita mungkin, ya, menghadapi masalah, ya, ada apa kita panggil, ya, pelanggan yang tak bayar ke, ya, ataupun macam tadilah, ya, ada orang mengkhianati kita ke, ada partner kita lari ke, bawa duit dan sebagainya. Jadi ini benda-benda yang kita kena sabar di dalam menghadapi ujian Allah. Allah uji dengan sakit, ya, Allah uji dengan musibah, ya, pelbagai musibah, ya, dan semua itu adalah ujian daripada Allah. Kita sabar ke tidak? Kalau mereka boleh sabar, mereka layak menjadi a'immah, ya. Sebab syarat untuk jadi para pemimpin tu, mereka mesti bersabar menghadapi kerenah manusia. Kalau pemimpin tak sabar macam mana? Ya, so kita sebagai mak ayah kan, kita kena sabarlah dalam melaksanakan kita punya kita panggil, ya, kita punya tanggungjawab sebagai mak ayah. Ya, mestilah kita kena sabar kan, ya. Kita tak boleh mengatakan bahawasanya, ya, kita dah laksanakan tugas sebagai ibu bapa sudah, ya, kita kena follow up. Ya, kita kena follow up. Maknanya kita kena buat apa, ya? Kita kena pastikan bahawasanya arahan yang kita bagi pada anak dan isteri kita tu, ya, dilaksanakan. Kalau mereka tak buat, kita kena follow up. Kita kena remind dia, kita kena ingatkan anak kita kan, ya. Dah semayang, ya, tadi Abah suruh semayang, dah semayang. Belum, ya, pergi semayang sekarang. Masa dah hujung dah ni. Maghrib dah hujung, ya. Ambil wuduk sekarang. Solat, ya. Kalau kita boleh bawa dia pergi masjid lagi bagus. Kalau tak, di rumah kita make sure kita ingatkan isteri kita. Jangan lupa tu adik tak semayang lagi tu. Ya, kita bagi peringatan pada dia. Kemudian apa kita panggil, ya, peringatan supaya dia melaksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang pelajar. Bila dia belajar, ya, dia kena ulang kaji, dia kena buat homework, ya, dia kena buat revision dan sebagainya. So kita remind dia, ya. Dan sudah tentu kadang-kadang anak kita dia degil, dia tak mau dengar dan sebagainya. Itu ujian dalam kehidupan lah. Ya, jadi orang yang boleh menjadi pemimpin a'immah adalah orang yang boleh bersabar, ya, ketika mereka melaksanakan tugasan sebagai seorang pemimpin. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah dalam bentuk Taurat, dalam bentuk Injil, dalam bentuk Al-Quran ni, semuanya adalah bentuk apa tuan-tuan? Semuanya adalah ada perintah, ada larangan, ya, ada nasihat, ada cerita yang perlu kita ambil iktibar. Sebab Quran ni is a blend of many kind of things, ya. Ada perintah, Allah perintah suruh solat, ada perintah suruh zakat, ada perintah suruh melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang anak, ya, kepada apa kita panggil, ya, kepada mak ayah kita, ya, perintah melakukan tanggungjawab sebagai seorang ayah kepada anak-anak kita, ya, dan perintah untuk menjadi pemimpin yang baik. Kalau dia dalam solat, dia kena make sure, ya, orang yang melaksanakan solat di belakang dia tu. Sebab tu imam, sebab kita tengok kan, sebelum dia angkat takbir, ya, dia kena ingatkan dulu, ya, luruskan saf. Itu di sebelah kanan ada kosong, yang di belakang tolong masuk, pergi ke depan, penuhkan saf, ya. Handphone di silent, apa kita panggil, ya. Jangan mendahului imam, ya. Bila imam takbir Allahu Akbar, barulah Allahu Akbar. Kita kena ingatkan, selalu kena ingatkan, ya.
Dan kita kena apa? Kita kena pastikan supaya ya apa ni mak bapak yang bawa anak tu ya letak di tepi lah. Ya, jadi ambil posisi tepi sekali. Ya, budak-budak tu letak kat tepi, ada mak ayahnya apa ni yang duduk di sebelah dia. Ya, jangan diletak budak-budak ni semua di belakang. Bila letak di belakang tahu-tahulah ya mereka buat bising, mereka main dan sebagainya. Boleh mengganggu jamaah, konsentrasi jamaah. Ya, bawa anak tak salah tapi cara kita handle dia macam mana. Jadi sebagai seorang pemimpin, walaupun pemimpin solat dia kena ingatkan. Ya, dalam kuliah dia ataupun dalam peringatan dia tazkirah dan sebagainya. Ya. Jadi Quran bila dia datang dalam bentuk ya pelbagai bentuk tadi. Perintah suruh buat, ya, perintah apa ni larang daripada melakukan, ya, begitu juga apa ni cerita-cerita orang zaman dulu nak bagi iktibar, cerita Nabi Ibrahim, apa iktibar? Nabi Ibrahim berhadapan dengan bapa angkat dia yang menyembah berhala. Bukan sekadar menyembah, buat berhala pula. Ada Raja Namrud yang zalim, ya, yang mengaku sebagai sebagai Tuhan, yang nak supaya manusia apa ni umat dia sembah dia, rakyat dia sembah dia, ya. Zaman Nabi Musa ada Firaun, ya. Kemudian ada pula rasul yang apa kita panggil, ada juga rasul yang menjadi rasul dan nabi dan juga jadi pemimpin macam Nabi Sulaiman jadi raja. Jadi mana cerita-cerita tu adalah untuk kita ambil pengajaran dan iktibar, ya. Jadi kalau kita gagal mengambil pengajaran dan iktibar daripada Quran, sayanglah. Kerana Quran tu adalah kitab panduan. Ya, Quran tu sebagai kitab panduan, hudan ya, ayat 22 sebagai hudan, ayat 23 sebagai hudan li Bani Israel. Kalau kita hudan linnas, ya, sebagai petunjuk kepada apa ya, kepada umat manusia yang hidup pada akhir zaman, kitalah termasuk. Dan dia kena yakin dengan apa yang ada dalam Al-Quran tu, ya, itu ayat 24. Setakat ni tuan-tuan ada apa-apa soalan nak tanya? Silakan. Ada benda-benda yang mungkin apa ni tuan-tuan apa terlepas pandang ke ataupun ada kekeliruan, silakan. Datuk Osman ada apa? Silakan. Kalau ada, ya, Haji Nazri ada apa? Silakan. Satu footnote, ya. Ada satu ya. Kat Quran saya ni kat ayat 24 tu, dia perintah kami selama mereka sabar yang Ustaz explain tadi tu. Kat sini dia tulis sabar ialah sabar dalam menegakkan kebenaran. Ya. Dia tulis itu lah, footnote kat itulah. Betul lah. Tapi sabar ni ada 3 tadi lah Ustaz sebut. Sabar dalam menegakkan kebenaran tu maknanya 3 tadi, ya. Kerana sabar tu terbahagi, sabar betul. Tapi sabar di dalam menghadapi 3 perkara. Yang pertama ialah kita melaksanakan perintah Allah. Termasuklah menegakkan kebenaran tu masuk dalam yang pertama tadi. Ya, yang pertama tadi, ya. Jadi sabar ni, ya, sabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Termasuklah yang Datuk Osman cakap, sabar dalam menegakkan kebenaran. Itu termasuklah tu. Ya, yang kedua, yang tak disebut di sini, sabar di dalam mencegah diri melakukan perkara yang dilarang. Ya, kena sabar juga. Ya, bukan satu je lah, ya. Cuma yang diberi fokus sabar di dalam menegakkan kebenaran. Ya, antara perintah menegakkan kebenaran tu ialah melaksanakan perintah Allah lah dalam semua benda. Ya, contoh macam tadilah, ya. Kalau dia sebagai pemerintah, of course, ya, dia kena pastikan orang yang salah dihukum, ya, orang yang benar diberikan reward, ya. Kemudian macam tadilah, reward and punishment. Orang jahat kena bagi punishment, orang baik kena bagi reward. Ya, kita kena recognize. Ya, contoh macam pemimpin kan, macam kita kata yang di-Pertuan Agong ke ataupun sultan sebagainya, ya. Jadi orang yang ada jasa kepada rakyat, kepada negara, kepada negeri, ya, dibagi anugerah, dapat datuk, dapat tan sri dan sebagainya. Itu sebahagian daripada pengiktirafan lah, ya. Kalau pemain bola ke ataupun atlet, ya, dia dapat apa, ya, dia dapat tanah, dia dapat anugerah, dia dapat tu, dapat ni, dapat duit dan sebagainya. Itu semua, ya, tanggungjawab sebagai seorang pemimpin lah, ya, menegakkan kebenaran tu termasuklah tu, ya. Dan dia kena interfere kalau ada berlaku benda-benda salah, ya. Kalau ada benda-benda salah yang nampak tak betul dalam masyarakat, ya. Contoh kita kata ada ajaran sesat, ya, ajaran sesat yang berlaku dalam masyarakat, ya. Jadi bila penasihat sultan dan sebagainya, sebab sultan tu adalah ketua agama, ya, dia kena tegakkan kebenaran, ya. Jadi ada orang report, so dia bertanggungjawab untuk arahkan pegawai-pegawai dia, ya, untuk melihat betul ke perkara itu berlaku, kemudian bentangkan dia punya laporan, ya. Dan dia sebagai ketua agama, walaupun dia bukan man of knowledge, tapi ada mufti, ada timbalan mufti, ada majlis fatwa yang akan bagi nasihat, ya. Dan
Dan setelah sultan dan raja dapat nasihat, ya, dia diarahkan saja. Ya, jadi maknanya itu sebahagian daripada sabar di dalam menegakkan kebenaran. Pasal dah tentu akan ambil masa. Ya, orang nak pergi report, kemudian nak pergi buat investigation, kemudian nak berkumpul, buat meeting, ya, buat perbincangan, ya, ada mesyuarat dan sebagainya, nak ambil keputusan. Itu memang akan ambil masa. It will take some time. Dan itu juga memerlukan kesabaran. Termasuk Datuk Osman. Ya, termasuk kesabaran yang kadang-kadang bersifat individu, ialah sabar dalam menghadapi sakit contoh. Orang lain tak sakit, kita seorang. Ya, orang lain tak kena musibah, kita kena contoh. Ya, dia bersifat individual. Ada juga ujian dalam bentuk masif. Ya, masif maknanya banjir contoh, semua orang kena. Ya, rumah terbakar, ramai orang kena, macam tu contoh. Ya, panas terik, kemarau, semua orang kena. Ya, masuk rumah lega lah kan. Tapi kalau di luar ada masalah. Jadi maknanya ada yang berbentuk individual, ada yang berbentuk kolektif ataupun dalam bentuk masif tadi. Jadi yang diberi tumpuan dalam ayat lamma sabaru ialah sabar di dalam menegakkan kebenaran. Kebenaran tu semua benda. Ya, termasuklah perintah Allah untuk melaksanakan tugasan-tugasan kita tadilah. Ya, benda-benda fardu, benda-benda sunat, ya. Itu termasuklah. Cuma yang diberikan fokus di sini adalah menegakkan kebenaran tadi. Macam tadilah, ya, bila pemerintah melihat ada perkara yang salah dalam masyarakat, dia kena interfere. Contoh harga lah, kita kata harga ayam terlalu tinggi contoh. Dia kena interfere lah. Ya, dia kena bantu, dia kena tengok, dia kena investigate. Ya, sebab apa harga tu boleh tinggi? Adakah bekalan tu disorok ke ataupun macam mana? Ya, dia kena investigate. Ya, dan dia kena make sure supaya harga tu harga yang mampu beli oleh rakyat. Ya, itu masuklah tu. Itu termasuk menegakkan kebenaran tu. Ya. Okey. Ada lain silakan tuan-tuan. Ada apa? Ustaz. Ya. Apa ni yang ada kata-kata mengatakan sabar itu adalah separuh daripada iman. Itu memang ada dalil ataupun hanya perumpamaan Melayu je Ustaz? Itu secara umum lah, ya. Dia tak sebut dia kalau separuh tak tepat lah, ya. Sebahagian tu betul sebab dalam tak salahnya, ya, Quran pun ada sebut as-sabru minal iman. As-sabru minal iman. Ya, ada ayat as-sabru, ya, sabar itu minal iman. Sebab adalah sebahagian. Cuma bila kita sebut sebahagian, kita tak tahu 50% ke 20% ke, tapi memang sabar itu is part of iman. Ya, dia memang satu juzuk, ya, one portion of iman. Tapi berapa persen, ya, tu ayat Quran tak sebut, dia sebut secara umumnya as-sabru minal iman. Ya, maknanya bersabarlah kamu. Ya, Allah suka orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah suka. Berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Maknanya cerita-cerita umum lah. Ya, memang ada. Ya, cuma orang Melayu selalu sebut kebersihan itu separuh daripada iman. Ya, sabar itu separuh daripada iman. Perkataan separuh tu agak misleading sikit. Ya, dia bukanlah separuh. Dia sebahagian. Ya, sebahagian daripada iman. Haji. Ada lain silakan. Jadi sebahagian bukan makna separuh, ya, bukan makna kita panggil, bukan makna half, bukan, ya, mana part, ya, satu juzuk, satu bahagian, satu portion daripada iman. Besar mana, ya, itu bergantung pada keadaan dan situasi lah. Okey, ya. Jadi kalau tak ada apa, kita sambung, ya, ayat yang ke-25, inna rabbaka huwa yafsil. Inna sesungguhnya, ini taukid kita panggil, ya, taukid ini maknanya untuk Allah emphasize sesuatu dalam Quran, Allah akan gunakan inna. Biasanya inna duduk di awal ayat, ya, at the beginning of the sentence. Ya, jadi bila kita kata at the beginning of the sentence, ya, dia berada memang di awal ayat. Inna biasa di awal. Kalau di tengah ada anna, ya, fungsinya sama. Fungsinya adalah untuk emphasize sesuatu. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabb yang mencipta kamu, Tuhan yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mentadbir urusan kamu, ya. Dialah kata Allah yafsilu, yang membuat keputusan. Ya, Allah yang buat keputusan bainahum, sesama mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kerana kita tahu hukum hakam kat dunia ni kadang-kadang tak adil. Ya, ada orang yang salah, ya, tetapi dilepaskan. Ada orang yang sepatutnya dihukum lebih besar, ya, lebih berat, tapi ringan contoh, ya, patutnya kena hukum 10 tahun, tapi tiba-tiba, ya, 2 tahun aja, tak patut, kita kata, ya, tak berbaloi dengan
kejahatan yang dia buat tu. Ya, patut kita kata jangan pukul 10, 20 tahun pun patut kita bagi kat dia. Ya, tetapi kadang-kadang macam tadilah, ya, dia ada kira bicara, ada discretion daripada manusia. Sebab yang jadi hakim tu manusia. Ya, sebab kadang-kadang ada benda yang terlepas pandang. Kita tahu dia salah, tapi kita tak boleh nak buktikan pun ada juga. Ya, kita kata dia ni memang salah. Betul lah, ya, mahkamah akan menghukum, ya, berdasar kepada fakta. Ya, tiba-tiba fakta tak ada, mungkin dah diselewengkan, mungkin dah dibuang, dah dibakar, dah di macam-macam kita kata dimusnahkan. Ya, dokumen-dokumen tu dia dah shred dah. Ya, dia dah bakar, dia dah buang, dia dah musnahkan. So tak ada bukti. Bila tak ada bukti memang tak boleh. Sebab mahkamah dia jatuhkan hukuman berdasar pada bukti. Ya, sebab tu mahkamah pun hakim bukan seorang. Ya, hakim ada 4 orang, ada 5 orang kita kata. Ya, jadi hakim a group of judges. Dia bukan seorang. Ya, jadi maknanya bila dia a group of judges, ya, dan judges tu pun kita tengok latar belakang, dia tak ada hubungan satu sama lain. Ya, tak ada kemungkinan dia berpakat satu sama lain, ya, untuk mengenakan orang lain, untuk menjatuhkan hukuman yang tak sepatutnya kita kata. Ya, sebab tu nak pilih hakim tu memanglah kita tahu ada pelantikan politik pasti. Ya, tapi sebahagian daripada hakim tu, ya, sudah dipilih, sudah ditapis, ya, dan ditengok latar belakang dia, tengok punca pendapatan dia, tengok dia anak siapa, ya, keturunan dia apa semua. Memang macam tu tuan-tuan. Ya, sebab tu kalau kita tengok dalam sejarah Al-Imam Abu Hanifah, ya, ketika beliau dilantik, ya, untuk menjadi ketua hakim negara, ya, Chief Justice, dia tak nak. Ya, dia tak nak tuan-tuan, ya. Kerana apa? Ya, kerana ketika dia dilantik, dia dibawa ke istana dan dia berbincang dengan khalifah. Ya, Khalifah Al-Mansur pada masa tu. Ya, jadi Khalifah Al-Mansur bagi dia peringatan. Ya, maknanya walaupun dia sebagai ketua hakim, ya, ketua hakim negara kita kata, tetapi istana sikit sebanyak boleh campur tangan. Kadang-kadang, ya, dia kena dengar apa yang istana cakap. Seolah-olah keputusan sudah dibuat oleh istana. Dia kata kalau macam tu aku tak nak. Ya, sebab kalau nak suruh aku jadi ketua hakim negara yang dipilih untuk kerajaan Bani Abbasiyah, ya, pada masa tu, ya, dia kata dia kena ikutlah peraturan ataupun Bani Umayyah, ya, kemudian Bani Abbasiyah, Umayyah dulu, ya, kemudian Bani Abbasiyah, sebab Bani Abbasiyah mula 132 Hijrah. 132 Hijrah tu maknanya Imam Abu Hanifah sudah berusia dalam 42 tahun. Ya, umur dia 42 tahun dah. Ya, jadi maknanya dia sempat dalam 16 tahun ataupun 18 tahun dalam kerajaan Bani Abbasiyah. Sebelum tu dia Bani Umayyah. Bani Umayyah jatuh, naik Bani Abbasiyah. Imam Abu Hanifah sempat dua-dua zaman. Ya, dan dia dilantik. Ya, sebab dia tokoh hebat dalam bidang fiqh, ya, dalam bidang perundangan Islam. So dia dilantik sebab memang dia layak, ya, tetapi bila istana memberikan kata dua, maknanya bukan 100%, ya, keputusan tu dia yang buat keputusan. Ya, maknanya kadang-kadang istana boleh interfere. Oh, kalau macam tu dia kata aku tak nak. Bila dia tak nak, dia dijatuhkan hukuman penjara. Kena penjara dia. Ya, dan dirotan dalam penjara. Ya, disebat dia. Sehingga akhirnya dia sakit dan jatuh, ya, jatuh sakit membawa kepada kematian dia. Ya, sebahagian riwayat menyebut, ya, Imam Abu Hanifah meninggal dalam penjara. Ya, kerana tidak mahu, ya, bersekongkol dengan pihak istana. Kerana bagi dia pihak istana telah campur tangan dalam bidang kehakiman, institut kehakiman. Benda yang berlaku zaman sekarang ni semua dah berlaku zaman silam, tuan-tuan. Ya, di mana ahli politik campur tangan, ya, kemudian ahli politik minta tolong sultan, minta tolong pemerintah, khalifah sebagainya untuk mempengaruhi keputusan mahkamah. Semua tu pernah berlaku, tuan-tuan. Jadi sebab tu bila kita tengok apa yang sedang berlaku dalam masyarakat, kita tak pelik. Kita kata zaman dulu pernah berlaku. Zaman Abu Hanifah. Ya. Jadi dia tidak mahu dilantik menjadi hakim kerana apa? Kerana dia melihat mudaratnya lebih besar. Ya. Jadi bila dia tak mahu, dia dihukum dan dia dirotan, ya, dan akhirnya meninggal dunia. Salah seorang anak murid dia, ya, anak murid dia. Apa kita panggil, ya? Abu Yusuf. Ya, Al-Qadhi Abu Yusuf dilantik. Ya. Sebab Al-Qadhi Abu Yusuf dia tahu dah kalau dia tak mahu dia akan berakhir macam cerita Abu Hanifah. Ya. Dan dia melihat nanti ada hakim yang tak layak untuk dilantik sebagai hakim, ya, akan menjadi hakim di mahkamah. Lagi dia melihat ijtihad dia melihat benda tu lagi mudarat. Ya, jadi oleh kerana itu apa yang berlaku, ya? Sebab zaman Abu Hanifah, ya, dia orang pertama, ya, yang menolak tadi. Bila dia menolak,
Kita tak tahu kesan dia apa dia. Rupanya dipenjarakan, dihukum rotan, ya, dan meninggal dalam penjara. Jadi Abu Yusuf sebagai anak murid kanan Abu Hanifah, bila dia melihat peristiwa tersebut, ya, dia sudah tahu bahawasanya kalau dia menolak, nasibnya akan sama macam Abu Hanifah. Dan dia boleh memilih perkara tersebut. Tapi dia melihat, dia berijtihad bahawasanya kalau dibiarkan Abu Hanifah pun kena bunuh, ya, Abu Yusuf pun kena bunuh, siapa orang baik lagi yang akan jadi hakim? Sila-sila hakim tu bersekongkol pula, ya, dan membuat keputusan yang tidak tepat, membuat keputusan yang tidak adil. Jadi Abu Yusuf telah buat ijtihad, dia pegang jawatan, ya, dia pegang jawatan dan dia berusaha, ya, untuk berlaku adil sebaik yang dia boleh, the best that he can do. Ya, memang tak boleh, tuan-tuan, sebab ya kita kena deal dengan pemerintah, dengan politician, dengan macam-macam. Ya, jadi maknanya pemerintah pula tahu, ya, Abu Hanifah, Abu Yusuf ni orang yang paling layak, ya, dan rakyat suka dengan mereka. Mereka tokoh-tokoh ulama. Ya, tapi macam tadilah, istana nak interfere di dalam keputusan. Itu yang susah tu. Ya. Tapi kalau kita tak pegang jawatan sebagai hakim, ya, nanti orang jahat pula akan pegang jawatan sebagai hakim. Mudaratnya lebih besar. Ya, jadi ambil berkaedah ad-darar yuzal, kemudaratan mesti dihilangkan dengan cara mengambil kemudaratan yang lebih ringan. Maknanya kalau Abu Yusuf tidak menjadi hakim, ya, itu kemudaratan lebih besar. Kalau dia ambil jadi hakim, kemudaratan mesti ada, tetapi lebih ringan daripada kemudaratan kalau dia tak jadi hakim. Maknanya ini ijtihad para ulama. Kita tak boleh kata Abu Yusuf tak ikut macam Abu Hanifah, tak boleh. Ya, seperti mana pemerintahan kan, ya. Kita kata Abu Bakar dan Umar tiru macam Nabi. Osman nampak lain sikit. Bukan dia tak tiru Nabi, tapi hidupnya lebih mewah kerana dia orang kaya. Ya, dia orang kaya, kehidupannya lebih mewah, pakaiannya, kudanya, istananya. Jadi berbeza sebab itu memang kehidupan asal sebelum dia jadi khalifah. Dia kaya bukan sebab jadi khalifah, tetapi dia memang sudah asal-asalnya kaya. Dia memang peniaga besar. Siapa tak kenal Osman? Ya, jadi berbeza bukan makna dia tak ikut syarak, tak, ya, tapi kerana ijtihad yang berbeza dan kemampuan masing-masing, ya, dari segi material yang sedikit berbeza. Jadi macam itulah, ya. Sebab tu Sayyidina Osman banyak dapat kritikan, ya, tapi macam tadilah, ya, sesuai keadaan Sayyidina Osman tu dengan zaman tersebut. Ketika mana Islam sudah sampai ke Parsi, Islam dah sampai ke negeri Syam, ya, Islam sudah sampai ke Mesir. Jadi keadaan manusia sudah lebih ramai. Ada orang Mesir yang asalnya bukan Islam. Ada orang daripada negeri Syam, daripada Iraq yang asalnya menyembah api, ada yang menyembah pokok, menyembah bulan bintang, ya, dan mereka ni baru masuk Islam. Ya, dan situasi ini tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zaman Abu Bakar dan Umar. Sebab itu ijtihad dan fatwanya berbeza, tuan-tuan. Jadi luas kalau kita nak bincang. Ya, panjang, ya, kalau kita nak cerita dari segi politik, institusi keadilan sebagainya, banyak, tuan-tuan. Sangat banyak, luas perbincangan ni, ya. Cuma Ustaz bagi sebagai panduan kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan dapat melihat bahawasanya apa yang berlaku sekarang bukan hanya berlaku sekarang, dia pernah berlaku sebelum ni lagi. Ya, itu kalau Ustaz boleh sedikit mendetailkan, tuan-tuan, ya. Jadi yang buat keputusan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Di dunia kita tengok ada orang baik yang kena tangkap, ada orang jahat terlepas. Itu biasa, tuan-tuan. Kerana dunia, ya, kita berhukum berdasar kepada fakta saja. Ya, emosi-emosi tak boleh pakai. Kita tak boleh emosi. Ya, sebab itu dalam mahkamah syariah, ya, perempuan baru aja dibenarkan menjadi hakim ni. Ya, maknanya kerana apa? Kerana orang perempuan dia ada, especially yang masih muda, ya, walaupun dia ada PhD, ya, dia ada pengalaman, ya, tetapi dia ada haid, ada nifas, ya, dia punya emosi turun naik. Ya, memang tak boleh nafi. Ya, bukan kata Islam menganaktirikan orang perempuan, tidak. Ya, orang perempuan yang jadi lawyer pun ramai. Ya, peguam syar'i ramai, peguam di mahkamah sivil pun ramai. Yang berjaya-berjaya pun hebat-hebat, yang ada firma guaman pun ramai. Ya, tetapi macam tadi, untuk jadi hakim, yang itu perempuan kurang sikit. Bukan kerana kita anaktirikan dia, tidak, ya, tapi kerana tadi emosi. Memang susah, tuan-tuan. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, ya, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum, ya, Allah yang buat keputusan. Keputusan Allah Maha Adil. Sebab Allah itu adalah yang Maha Adil. Ahkamul hakimin Allah tu. Ya, jadi tak boleh siapa nak lawan. So, di situlah Allah akan memberikan keadilan dia, tuan-tuan. Ya, fi ma kanu fihi yakhtalifun. Pada perkara yang kamu perselisihkan masa di dunia. Ada banyak benda, tuan-tuan. Ya, banyak kes-kes yang tertangguh yang belum diselesaikan.
yang kita tak tahu, ya. Akhirnya nanti dapat tahu tak siapa jahat, siapa baik, tak tahu. Semua itu akan diadili semula oleh Allah di mahkamah Rabbul Jalil, ya, di mahkamah Allah di mahsyar besok. Jadi bila kita baca ayat yang ke-25 ni, kita tahu bahawasanya oh tak apalah. Nak buat macam mana, di dunia mungkin kita tak dapat keadilan, tapi di akhirat insya-Allah dapat. Kerana Allah lah yafsilu bainahum. Allah yang akan buat keputusan sesama mereka pada hari kiamat nanti, ya, bertitik tolak daripada perselisihan mereka semasa di dunia. Kes-kes yang dibawa, ya, ke mahkamah yang tak boleh selesai, yang kadang-kadang tidak diadili dengan betul, ya, orang jahat terlepas contoh. Semua itu akan diadili semula oleh Allah di akhirat besok. Ya, jadi bila kita dengar tu kita kata itulah, tak apalah, di dunia mungkin dia lepas, tapi di akhirat tak boleh. Ya, kita kata macam tu. Paling kurang ini sebagai satu bentuk apa kita panggil, melegakan orang-orang beriman, ya, sebab dia tak dapat keadilan di dunia. Ya, itu cerita dia. Okey, ya, ayat 25. 26, awalam yahdi, ya, awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal qurun. Ni nak cerita orang-orang dulu, generasi terdahulu yang Allah telah musnahkan. Ya, antaranya macam kita tahu, ya, zaman Nabi Nuh contoh. Ya, jadi Allah musnahkan orang tak beriman tadi. Ya, yang duduk di bawah, di mana yang tak naik atas kapal semua mati. Bangunan musnah, Kaabah runtuh, ya. Masjid Aqsa runtuh di Palestin, habis semua. Manusia kena mula daripada zero. Kena tanam balik, ya. Sebab tu Nabi Nuh bawa benih, ya, jantan betina, bawa binatang-binatang dalam bentuk berpasangan, ya. Kerana nanti bila banjir surut, maka kehidupan bermula daripada kosong balik. Kena tanam balik pokok. Kena tanam balik pokok buah-buahan. Kena biarkan balik binatang-binatang ternakan. Ya, manusia bermula daripada kosong balik. Dan mereka yang beriman sajalah yang selamat. Yang lain dimusnahkan. Ya, zaman Nabi Hud sama juga kaum Ad, ya, yang pandai membina bangunan-bangunan tinggi juga dimusnahkan. Ya, kaum Samud, ya, yang pandai menarah bukit. Ya, bukit-bukit batu dijadikan bangunan, dijadikan rumah, tempat tinggal, ya, pasar mereka, ya, dan seumpamanya Allah musnahkan juga. Zaman Firaun sama juga Allah tenggelamkan, ya, dan zaman nabi-nabi dan rasul yang lain-lain, ya, yang pelbagai bentuk musibah Allah bagi. Semua itu Allah kata apa? Ya, kam ahlakna, berapa banyak yang telah kami musnahkan. Min qablihim, sebelum mereka, ya, minal qurun, daripada kurun. Kurun ni merujuk pada masa. Tetapi yang dimaksudkan bukan masa tu. Yang dimaksudkan adalah mereka yang tinggal pada zaman tersebut. Ya, zaman Nabi Nuh itu satu kurun kita kata. Ya, zaman Nabi Musa satu kurun lagi. Zaman Nabi apa? Ya, zaman Nabi Hud tadi, ya, kaum Ad. Zaman Nabi Soleh, kaum Samud. Ya, dan seumpamanya. Jadi bila disebut kurun, bukan kurun masa saja, tetapi merujuk kepada mereka yang hidup pada zaman tersebut. Jadi yang Allah musnahkan mereka, ya. Dan mereka ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka macam umat Nabi Muhammad juga. Mereka macam umat-umat yang lain, yamshuna fi masakinihim. Mereka berjalan di rumah-rumah mereka. Maknanya ketika mereka berada dalam rumah, Allah datangkan kemusnahan. Ya, contoh dalam konteks moden kita kata gempa bumi contoh. Ya, gempa bumi di Yogyakarta sebagai contoh, ya, tahun 2006 ke, ya. Kita tahu, ya, bahawasanya ketika gempa bumi itu berlaku, gempa bumi biasanya berlaku pada waktu malam. Ya, walaupun waktu siang pun boleh juga, ya, gempa bumi berlaku pada waktu malam. Ya, jadi orang yang dah bangun subuh selamat. Orang yang masih tidur, ya, mereka dihempap oleh apa, dinding rumah, mereka dihempap oleh atap mereka, siling mereka mati. Ya, jadi maksudnya mereka berada di rumah-rumah mereka. Ya, mereka sedang apa kita panggil macam tsunami kan? Tsunami Aceh berlaku pada waktu duha. Ya, ketika orang sedang sibuk di pasar, orang sedang main bola, orang sedang berjoging dan sebagainya, ya, datang ombak besar, tsunami, ya, yang kita kata membunuh hampir lebih pada 200,000 orang. Ya, sama ada orang beriman atau tidak. Ya, yang musnah tu pelbagai. Rumah orang Islam pun musnah, rumah orang kafir pun sama. Tapi yang Allah nak selamatkan ada masjid, ya, Baitul apa kita panggil, ya, Baitul Rahman, ya, di Bandar Aceh selamat. Ya, kita tengok adalah retak-retak sikit tapi secara umum selamat. Ya, mereka yang masuk dalam masjid termasuk orang bukan Islam, ya, dapat melihat bagaimana Allah pecahkan air tu. Air ombak tu bila datang, patutnya pukul masjid tapi ombak tu terpecah. Ya, dan mereka masuk Islam pula lepas tu kerana melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bangunan lain hancur, masjid selamat. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu. Tapi masjid yang hancur ada juga, apa ada juga.
Ya, jadi Allah pilih-pilih lah. Ya, ada yang selamat, ada yang tidak. Jadi yang Allah musnahkan tu sebahagian mereka masih berada dalam rumah. Ya, mereka lari, mereka apa kita panggil, ya, naik atas bukit, ya, ada yang mati dalam rumah, ada yang selamat, macam-macam, ya. Jadi semua ni kata Allah, inna fi zalika laayatin afala yasmaun. Sesungguhnya pada yang demikian itu tu adalah ayat-ayat tanda-tanda, ya, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Allah kata afala yasmaun. Kamu tak pernah dengar ke? Tak pernah dengar ke? Ya, sebab kalau nak tengok, kita tak hidup zaman Nabi Nuh. Kita tak hidup zaman kaum Ad, tak hidup kaum Samud, tak hidup zaman Firaun, zaman Nabi Ibrahim kita tak hidup, tapi kita dengar cerita tu. Daripada mana kita dengar? Daripada hadis-hadis Nabi, ya, daripada apa kita panggil, ya, daripada cerita-cerita Quran. Ya, sebahagian tu kita dengar juga daripada kisah-kisah daripada ahli kitab, ya, Bani Israel, yang sebahagiannya sama cerita dengan Quran, sebahagian lagi bersalahan, ya, maknanya kontradiktori dengan Quran. Yang kontradiktori kita buanglah, ya, tapi yang kongruen, yang sama dengan Quran sejajar, so kita terima, ya. Jadi maknanya benda-benda itu kita dengar. Sebab tu Allah guna perkataan afala yasmaun. Apakah kamu tidak pernah mendengar? Kamu tak dengar ke? Kamu tak tahu cerita ke? Ya. Jadi benda-benda macam tu banyak dalam Quran, ya. Dan Quran memang dipenuhi dengan kisah-kisah umat terdahulu. Stories of the prophet. Ya, jadi stories of the previous people, ya, cerita tentang orang terdahulu, ya, sebab Nabi Muhammad dan kita ni hidup di akhir zaman. Jadi sebelum daripada kita, ya, kalau 25 rasul, 24 sebelum Nabi Muhammad, daripada Nabi Isa sampailah Nabi Adam, berapa punya banyak generasi. Itu semua disebut al-qurun. Ya, kurun masa yang mana manusia berada pada waktu tersebut. Okey, tuan-tuan, ya. Itu kalau kita boleh sambung lagi ayat 26, ya. Ada apa setakat ni? Silakan. Haji Mak Syah, ada apa-apa lagi? Ya, kalau ada silakan. Datin Lin, ada apa Datin Lin? Shirin? Tak ada Ustaz, terima kasih. Ya. Okey, ada apa? Ya. Haji Jamal, ada apa? Kep Syarum, ada? Silakan. Datuk Azizul tak nampak, ya? Datuk Osman, ada apa lagi? Tak ada apa Ustaz, terima kasih Ustaz. Ada, ya. Okey. Kita teruskan sikit lagi tuan-tuan, ya. Ayat yang ke-27 pula, ya. Awalam yarau anna nasuqul ma ilal ardi. Ni satu ayat yang kita kena fikirlah. Ya, ini ada metafora. Ayat ni ada ayat metaphorical dia panggil. Metaphorical tu mana ada metafora, ya. Contohnya pada perkataan al-ma', ya, al-ma', ya. Cuba kita baca awalam yarau, tidakkah manusia itu mereka melihat, ya, anna bahawasanya kami, kata Allah, nasuqul ma', ya, kami bawa air, ya, kami bawa air kepada bumi, ya. Jadi Allah bawa air kepada bumi. Sebenarnya bukan Allah bawa air kepada bumi, ya, yang Allah bawa tu sebenarnya awan, ya, tapi disebut air kerana dalam awan itu ada air. Ini kita panggil metafora lah, ya. Jadi yang dibawa tu bukan air, bukan air datang dari langit tu, bukan, ya, tapi air dalam bentuk awan tadi. Jadi awan tu digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Melayu kata mendengar guruh di langit, air tempayan jangan dicurah, ya, kerana belum tentu guruh di tempat kita, ya. Contoh tuan-tuan duduk di seksyen 7 Shah Alam contoh, atau duduk di Bukit Jelutong contoh, ya. Jadi dengar guruh, ya, nampak awan hitam, kita kata ni nak hujan, ni memang nak hujan, tapi belum tentu hujan turun di Bukit Jelutong, ya. Mungkin hujan turun di Bukit Subang, ya. Mungkin hujan turun di Denai Alam, ya, maknanya tempat lain. Bukit Jelutong tak hujan, ya. Mungkin hujan turun di kita panggil, ya, di Nusa Subang, ya, ataupun di PJ, ya, di Bukit Damansara, kita tak tahu, ya. Sebab itu orang tua kata, kalau sebab ialah air tempayan ni kita tahulah, air tempayan digunakan untuk basuh kaki, ya, untuk menahan air hujan, betul lah, ya. Tetapi belum tentu lagi hujan tu turun di tempat kita. Jadi air tempayan jangan buang dulu, ya. Make sure dulu hujan turun baru nak buang air tempayan, kemudian kumpul balik, ya, tadah balik air hujan yang baru. Tapi di sini Allah guna al-ma', sedangkan yang Allah gerakkan, yang Allah nasuku, yang Allah bawa tu, ya, yang Allah dorong tu bukanlah air, tetapi awan yang membawa air.
Dan Allah hantar awan yang tertentu ilal ardi, kepada bumi yang al-jurus, bumi yang tandus. Kemarau kita kata. Bila kemarau berlaku maka tak ada hujan lah. Sebab tak ada hujan itulah menyebabkan kemarau. Apa yang berlaku tuan-tuan? Allah bawa angin. Allah tiupkan angin, Allah gerakkan angin. Angin tu bawa awan-awan kepada tempat-tempat yang jurus. Jurus tu maknanya yang tandus. Fanukhriju bihi zar'a. Lalu turunlah hujan. Bila hujan turun, fanukhriju bihi. Lalu kami kata Allah, kami keluarkan daripada bumi itu dengan air itu zar'an, tanam-tanaman. Ta'kulu minhu, yang kamu makan daripada tanam-tanaman tersebut. Yang kamu makan apa? Bukan kamu saja makan, an'amuhum. Jadi yang makan tu adalah binatang-binatang ternak. Maknanya contoh, kita kata hujan tadi, yang turun di bumi yang tandus, tumbuh rumput. Rumput tu dimakan oleh an'am. An'am adalah binatang ternakan. Lembu makan, kambing makan. Biri-biri kita kan, makan. Selain daripada biri-biri, lembu dan sebagainya, binatang ternak tu, wa anfusuhum. Kamu pun makan sekali. Tapi bukanlah makan rumput. Yang kita makan tu adalah buah-buahan lah pula. Jadi, binatang-binatang makan rumput. Tapi manusia makan pokok-pokok yang tumbuh daripada air yang dibawa oleh awan tadi. Jadi konsep dia macam tu. Tapi Allah tak sebut awan. Awan as-sahab. Allah tak sebut. Allah tak kata awalam yarau anna nasuqus sahab. Allah tak kata. Tapi itulah maksud dia. Macam selalu saya sebut. Bila Allah sebut, Allah nak sebut lidah, tapi Allah sebut mulut. Jadi orang-orang kafir berusaha untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Tak boleh padam dengan mulut. Yang mereka padam dengan lidah. Kerana yang berkata-kata adalah lidah. Tapi sebab apa dia sebut mulut? Sebab lidah duduk dalam mulut. Lidah tu yang berfungsi. Begitu juga bila disebut nak sebut hati-hati kamu, tapi Allah sebut dada kamu. Kerana hati itu berada di dalam dada. Jadi maknanya bila kita baca ayat Quran, kita kena tengok. Kadang-kadang dia bentuk metafora saja. Metafora tu mana kita kena faham. Bukan makna selapis. On the surface tak boleh. Kita kena go deeper. Kita kena pergi dalam. Tengok tafsiran dia, baru kita faham. Jadi banyak dalam Quran tu, banyak bentuk-bentuk macam tu, tuan-tuan. Yang perlu dipahami secara linguistik. Walaupun tuan-tuan sebahagian besar dulu kelas sains, aliran sains, aliran ekonomi, accounting dan sebagainya. Tapi suka tak suka kena belajar juga sikit-sikit sastra. Sastra tu bila kita belajar kita tahu. Kadang-kadang dia bukan makna literal. Kita tak boleh faham. Kita kata Allah bawa air. Air macam mana? Air yang datang dalam bentuk awan yang mengandungi air. Macam mana kita tahu banyak air dalam tu? Bila awan tu gelap, bila awan tu awan mendung. Awan mendung tu mana ada air lah dalam tu. Tapi kalau cerah, kita kata tak kemungkinan tak hujan lah. Cuma macam tadilah, langit tidak selalu cerah. Pepatah Melayu kata kusangka panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kita tak tahu, tuan-tuan. Macam Anas bin Malik dalam hadis yang sahih. Cerita, dia kata Anas kata pada satu hari Jumaat, Nabi sedang khutbah. Tiba-tiba datang seorang badui. Badui itu datang, punyalah keadaan kampung dia tu kemarau hebat. Dia minta Nabi, ini Nabi tengah khutbah ni. Dia minta, ya Rasulullah, kampung kami punah dah, dia kata. Hujan tak turun lama. Binatang-binatang ternak pun nak mati dah. Rumput tak ada, kami pun di kampung tak boleh nak buat apa sebab kemarau. Jadi bila Nabi dengar keluhan daripada lelaki tadi, Nabi pun terus berdoa. Nabi duduk atas mimbar lagi ni hari Jumaat. Nabi kata Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan yang baik. Allahumma aghithna. 3 kali Nabi sebut. Dalam Sahih Bukhari ada, tuan-tuan. Jadi bila Nabi sebut 3 kali, kata Anas bin Malik, sebab masjid pada masa tu bukannya bertutup berdinding macam sekarang. Maknanya dia punya atap pun daripada pelepah kurma. Dia punya dinding pun daripada batang-batang pokok kurma. Dan tidaklah cantik macam masjid yang ada sekarang. Jadi bila Nabi sebut 3 kali, kata Anas bin Malik, dia kata aku duduk depan Nabi. Masa Nabi sebut tu, tak ada awan yang bawa hujan pun. Selepas Nabi sebut, awan datang. Tak tahu daripada mana. Kerana Allah yang menggerakkan awan. Datang awan, maka turunkan hujan ketika itu juga. Ketika itu kami basah. Sedangkan
Nabi baru aja sebut, maknanya mustajab doa Rasulullah. Ya, tapi doa Rasulullah itu respon, ya, Nabi respon daripada report yang telah dibawa oleh Badui tadi. Ya, jadi turun hujan tuan-tuan. Ya, sampai minggu depan Badui itu datang lagi. Dia kata, ya Rasulullah, kampung kami, ya, hujan berhenti, hujan turun tak berhenti pula. Ya, dia report pada Nabi. Nabi doa lagi, minta supaya Allah pindahkan hujan. Bukan minta hujan diberhentikan. Ya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, ya, turunkan hujan di sekitar kami pula, jangan atas kami lagi. Yang kat kami ni dah cukup dah. Ya, turunkan di sekitar kami pula. Ya, Allahumma alal akam wa zirab, ya, wa butunil audiyah, ya, wa madamiti syajar. Ya Allah, turunkan hujan ni di kawasan kaki-kaki bukit, di kawasan tumbuh-tumbuh pokok, ya, di apa kita panggil, di tengah lembah dan sebagainya. Mana Nabi minta? Bukan diberhentikan hujan, tapi supaya hujan tu diturunkan di tempat yang sepatutnya. Tempat kami dah cukup dah. Jadi hantar ke tempat lain pula. Ya, dan hujan pergi tempat lain pula, tuan-tuan. Ya, dan ini boleh kita gunakan untuk kalau nak buat majlis ke apa, ya, kita tak nak kita panggil supaya program tu berjalan dengan baik. Ya, contoh macam sukan kat kampung lah, ya, sekolah-sekolah di kampung ni kita tahulah, kita bukan buat dalam stadium. Ya, jadi kalau sekolah bandar tak apalah, ya, dia ada stadium tertutup dia. Ya, kalau di Shah Alam ada stadium Melawati, ya. Kalau di KL ada stadium negara kan. Tapi kampung ada stadium, tuan-tuan. Ya. Jadi kalau hujan lebat, ya, agak sedikit mengganggulah apa program pada pagi tu, ya. Jadi kita minta dengan Allah, baca doa tadi. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, bukan atas kami. Ya, Allahumma alal akam wa zirab, ya, wa butunil audiyah wa manabiti syajar. Ya Allah, turunkan di kaki-kaki bukit, di kawasan tinggi, ya, di tempat tumbuh pokok dan juga di tengah lembah, kawasan yang kita kata, ya, boleh menampung air, ya, dan sesuai, ya, kerana memang tempat-tempat tersebut, kawasan tumbuh pokok memang memerlukan air. Ya, mudah-mudahan, ya, hujan tu dipindah ke tempat lain, bukan diberhentikan. Dan Ustaz pun dah kongsi dengan tuan-tuan ada beberapa kali, ya, doa-doa seperti ini Ustaz baca. Ya, termasuk ketika apa kita panggil anak nak kahwin lah, ya, majlis, ya, majlis apa kita panggil majlis kenduri kendara, ya, kita minta dengan Allah sebab Allah yang Maha tahu, ya, hujan, ya, sebab hujan turun, ya, 2-3 hari sebelum tu hujan turun. Jadi kita kata, ya Allah, ya, kalau boleh janganlah, ya, hari di mana majlis itu berlangsung, kalau boleh, ya, kita tak boleh kata jangan turunkan hujan, kita minta supaya seperti mana Nabi ajar, dipindahkan hujan ke tempat lain. Ya, jadi itu dia punya cara, ya, normal practice yang Nabi tunjuk. So kita follow lah, tuan-tuan. Ya, tu cerita. Dan Ustaz pun dah pernah share dengan tuan-tuan doa tadi. Ya, mungkin tuan-tuan dah terlupa, nanti kita share balik lah. Ya, itulah cerita dia. Okey, tuan-tuan, ada apa nak tanya? Silakan. Ya, sebab ayat kita sudah berada di penghujung. Ya, kalau tuan-tuan ada soalan ataupun ada poin lain, poin tambahan atau ada dengar daripada tuan-tuan guru yang lain untuk share, boleh je, silakan. Ya, Kak Maimunah ada apa? Silakan. Ya. Ya. Tak ada, ya. Kak Mariatun, kalau ada, silakan. Tadi Ustaz cakap pasal sabar-sabar tu. Sabar ni ada limit ke Ustaz? Ada apa? Ada limit, ya. Sabar ni ada limit tak, ya? Memang, ya, sabar ada limit juga. Ya, cuma macam tadilah, ya. Kita kadang-kadang kita punya threshold untuk kesabaran, ya. Threshold kita tu kadang-kadang lain orang lain, ya. Ada orang boleh sabar lagi. Cuma kalau nak tengok Islam bagi contoh, ya, macam Nabi, kalau yang dihina tu diri Nabi sabar. Ya, orang hina Nabi, ya, orang kata Nabi ni begini. Maknanya apabila Nabi ditohmah, ni Nabi macam contoh Abu Lahab, ya, Abu Lahab kata Nabi celaka lah apa semua sebagainya. Ya, Nabi tak jawab. Nabi sabar, ya. Tetapi apabila tohmahan itu telah pergi kepada Islam, bila Islam yang dihina, bila Islam yang dicerca, maka Nabi akan bangun untuk menjawab bagi pihak agama, sebab agama yang dicerca. Bila Allah Subhanahu Wa Taala yang dicerca, tu tak boleh sabar. Itu tak ada limit dah. Ya, dia cerca je, itu kita kena respon. Ya, bila Islam dicerca, itu kena respon. Ya, bila Islam dihina. Tapi kalau peribadi macam Nabi tak balas. Ya, kalau kita mungkin, ya, macam mana kita nak kata kan, ya, orang berkutuk-kutuk, orang sampai rendah-rendahkan kita,
Mula-mula mungkin boleh sabar, tapi sampai satu tahap kita tak boleh nak sabar. Cuma tahap tu macam mana kita nak ukur? Ya, kalau macam Nabi macam tadilah, as long as Islam, ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak dihina, Nabi masih bersabar lagi. Tapi bila masuk ke peringkat Islam dihina, Allah dipermain-mainkan, tu tak boleh sabar. Kalau kita nak ambil panduan umum macam Nabi buat, bolehlah. Maknanya adalah limit. Ya, ada limit dalam kesabaran, ada limit. Ya, tapi macam tadilah, ya, sudah tentu, ya, apabila Nabi tidak menjawab, Allah yang jawab. Ya, sebab itu bila Abu Lahab, bapa saudara Nabi dan juga merupakan besan Nabi, kerana dua anak Abu Lahab kahwin dengan dua anak perempuan Nabi, ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, ya, Nabi tak jawab, tapi Allah turunkan surah Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, jadi Allah yang hina Abu Lahab. Itu dalam konteks Nabi lah, ya. Tapi macam dalam konteks kita macam mana? Takkan Allah nak turunkan ayat nak defend kita pula kan, ya. Tapi macam tadilah, ya. Kalau kita boleh bersabar, terus bersabar. Cuma kesabaran tadi setakat mana dia tidak mencalarkan imej agama. Kalau dia main agama, ya, Tuhan, ya, Rasul dan sebagainya, itu tak boleh sabar. Macam orang buat kartun tu. Ya, kartun yang menghina Nabi, kartun yang menghina wanita Islam, itu tak boleh lah. Ya, sebab dia menghina agama. Ya, tapi kalau dia menghina kita, kita tak salah dituduh. Kita apalah punya Tuan Haji ni, ya. Dan naik haji 2-3 kali tapi perangai macam budak-budak apa semua. Kita tak salah sebenarnya. Tapi orang duk tuduh. Orang tuduh kita, ya, kita diam je lah, nak buat macam mana kan. Kalau kita nak berlawan pun nampak tak bijak pula, tak cerdik. Ya, kita sabar lagi 2 minggu, 3 minggu. Alhamdulillah masuk minggu keempat, ya, orang tu datang minta maaf. Dia kata minta maaf lah Tuan Haji. Ya, selama ni saya tak tahu, saya duk ingatkan Haji yang buat. Rupanya bukan Haji. Dia orang duk tuduh apa semua sebagainya. Saya pun tak check, saya tak double check, ya, saya tak cross check. Kemudian dia tuduh je Haji macam ni. Saya minta maaf, ya. Jadi mana kalau kita berlawan dengan dia, lagi tak selesai. Tapi kita sabar sikit, 3 minggu, Alhamdulillah masuk minggu keempat. Ya, ada reda sikit, dia tahu kita tak salah, dia datang minta maaf. Ya, okeylah. Ya, itu antara panduan-panduan yang kita boleh bagilah. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ada lain silakan tuan-tuan. Ya, kalau ada. Kalau tak ada, kita sambung lagi. Ya, pada ayat yang ke 28. Ya. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Jadi dalam Quran ni banyak, ya, ayat-ayat macam ni, wa yaquluna mata. Ya, tapi kalau dalam surah Al-Muluk yang kita selalu baca setiap malam, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ayat 28 ni, ya, tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Muluk, ya. Apa ni hadzal wa'du? Al-wa'du makna janji. Ya, al-fathu makna kemenangan. Ya, pembukaan kota-kota baru Islam. Ya, bukan pembukaan kota baru. Ya, kota-kota baru. Maknanya Mekah dibuka. Ya, kemudian Yaman dibuka, Parsi dibuka. Ya, Mesir dibuka. Dibuka tu bukan makna dibuka daripada apa kita panggil hutan belantara, bukan. Ya, makna dibuka tu makna dibebaskan daripada jahiliah. Macam Mekah. Mekah tu bandar besar. Sebelum Islam datang ke Mekah, Mekah tu dah jadi bandar besar dah. Ya, tetapi apa yang berlaku, ya? Yang berlaku ialah jahiliah, ya, berhala disembah, perkara-perkara khurafat, syirik, ya, apa ni takhayul, semua berlaku di Mekah sehingga Islam datang, ya. Dan Nabi membuka kota Mekah pada tahun yang ke-8, dimusnahkan berhala-berhala, ya, Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Ya, tidak lagi dibenarkan orang-orang Quraisy apa ni tawaf dalam keadaan bertelanjang, tak boleh lagi. Tak boleh lagi menyembelih binatang kerana berhala, tak boleh lagi. Ya, jadi maknanya dibersihkan sesebuah negeri, sesebuah tempat itu daripada apa perkara-perkara yang bersalahan dengan agama. Ya, jadi itu maknanya dibuka, ya, negeri itu maknanya dibebaskan daripada jahiliah, dibebaskan daripada kekufuran. Dan sebahagian besar masyarakat di situ masuk Islam. Macam Mekah lah. Ketika dibuka 2,000 orang masuk Islam, termasuk Abu Sufyan, termasuk Hindun dan keluarganya. Termasuklah kita kata, ya, apa ni tokoh-tokoh Mekah yang dulu melawan Nabi, yang menentang Nabi, alhamdulillah masuk Islam, menerima agama. Ya, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk dalam agama Islam dalam jumlah yang ramai. Ya, jadi itu ketika Allah datangkan idza jaa nasrullahi wal fathu. Apabila datang pertolongan Allah dan al-fathu. Apa makna al-fathu? Pembukaan kota-kota baru Islam, kemenangan. Ya. Wa yaquluna, dan mereka sentiasa berkata, mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Jadi orang kafir selalu tanya. Dia kata, Muhammad, yang kamu kata Islam akan menang ni bila?
Ya, yang Islam akan berjaya, Islam akan buka negeri, Islam akan menang dalam peperangan sebagainya bila? Sebab ni konteks ni Nabi dan para sahabat masih duduk di Mekah. Ya, surah As-Sajdah ni cerita Mekah lagi ni. Ya, jadi bila cerita Mekah maknanya mereka bertikai. Ya, mereka tanya, mana? Ya, kalau betul apa ni Islam menang, masa bila Islam akan menang? Ya, tak nampak pun. Ya, yang nampaknya orang Islam ni kena tindas ada. Ya, orang Islam ni kena bunuh, ya, kena apa kita panggil, dicederakan tu ada. Tak nampak pun tanda-tanda Islam menang. Mereka sentiasa wa yaqulun dalam bentuk fi'il mudhari'. Ya, dalam bentuk present tense. Present tense makna continuously. Mereka jumpa Nabi kata, bila Muhammad, bila nak menang? Ya, kamu kata Allah akan tolong apa semua, tak ada pun. Jadi mereka bertikai. Ya. Mata bilakah azal fathu? Bilakah pembukaan kemenangan Islam? In kuntum shadiqin. Jika kamu orang yang benar, tunjukkan kepada kami bila kemenangan tu berlaku. Ya, waktu bila, tahun bila, ya, zaman bila, bulan berapa. Jadi mereka selalu ulang-ulang. Jumpa Nabi mereka macam sindirlah. Ya, tak nampak pun kemenangan Islam. Tak menang lagi pun. Mereka selalu timbulkan benda-benda macam tu. Ya, sebab surah Sajdah ni kita tahu adalah surah Makkiyah. Ya, surah Sajdah ni, ya. Dan surah Sajdah ni adalah surah yang kita dah tahu Nabi selalu baca pada pagi Jumaat, tetapi ada kalanya Nabi tinggalkan bacaan surah ni. Kita dah cerita panjang. Ya, kerana bimbang takut, ya, nanti ada manusia yang menganggap membaca surah Sajdah dalam solat subuh, ya, pada pagi Jumaat adalah suatu kewajipan. Dia bukan wajib. Ya, tapi dia termasuk sunnah. Sunnah ni kerana normal practice Nabi. Nabi selalu baca. Tapi kerap tak Nabi tinggal? Ada juga. Sekali-sekala Nabi tinggalkan supaya, ya, para sahabat mengetahui bahawasanya Nabi tinggalkan bacaan surah Sajdah pada pagi Jumaat sekali-sekali itu untuk memberitahu mereka bahawasanya membaca surah Sajdah tidaklah wajib pada pagi Jumaat. Ya, walaupun dia dituntut. Kerana kalau sesuatu amal itu Nabi lebih banyak buat daripada tinggal, maka dia termasuk kategori sunnah lah. Normal practice, kebiasaan Nabi, dapat pahala lebih. Tapi kalau tak baca surah Sajdah, baca surah lain, tak ada masalah. Ya, boleh juga. Ya, cuma macam tadilah, ya. Dah jadi macam kebiasaan. Kalau di tempat kita, alhamdulillah, pagi Jumaat biasa baca surah Sajdah. Ya, kalau imam yang hafal surah Sajdah tak datang, orang sanggup tunggu. Tunggulah kejap imam. Ya, imam lambat sikit hari ni. Tunggu punya tunggu. Ya, sampailah kata imam tak boleh sampai. Ya, tersangkut jam ke mana-mana kita kata, ya. Jadi oleh kerana tu barulah baca surah lain. Maknanya sanggup orang tunggu. Kerana nak pastikan pagi tu ada bacaan surah Sajdah. Ya, tu cerita dia. Cuma surah Sajdah bagi bacaan individu, bila kita baca, Datuk Osman, bila kita baca surah Sajdah ni? Waktu bila kita baca setiap hari? Bila, Datuk Osman? Malam, Ustaz, sebelum tidur. Malam, ya. Sebelum tidur. Mana selepas isyak lah. Macam kita ni boleh lah. Ya. Lepas pada kuliah ni, tuan-tuan boleh baca lah. Surah Sajdah 30 ayat je, tak panjang pun. Dan tuan-tuan pun dah tahu dia punya makna-makna. Cuma baca slow and steady baca. Sikit-sikit baca. Wa yaqulun mata hazal fathu in kuntum shadiqin. Tengok makna. Oh, okey. Wa yaqulun, ya. Mereka bertanya. Ya, bukan mereka bertanya aja, mereka sentiasa bertanya. Mereka selalu bertanya. Kena tambah perkataan sentiasa dengan selalu tu. Bilakah, ya, kemenangan itu? Ya, mata, ya, mata, ta tu panjang. Kalau ma tu panjang jadi mati pula. Mata, mati. Tapi kalau mata, ya, mata, mana bilakah hazal fatuhu, kemenangan ini. Yang Nabi selalu duduk sebut tu, bila kemenangan ni tak nampak pun. In kuntum shadiqin, jika kamu benar-benar orang yang benar. Kalau Muhammad, kalau kamu ni betul, ya, kalau kamu ni orang yang bercakap benar, tunjuk pada kami mana kemenangan tu, ya. Dan dah tentulah Allah tak bagi kemenangan lagi, tuan-tuan, ya, sebab Nabi pun tak hijrah lagi. Ya, negara umat Islam pun tak didirikan lagi di Madinah. Ya, Nabi masih berada di Mekah. Macam mana Allah nak bagi kemenangan lagi? Angkat senjata pun belum dibenarkan lagi, tuan-tuan. Ya, tu cerita dia. Ayat 28. Ayat 29. Qul yaumal fathi. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Yaumal fathi, hari kemenangan. Ya. Cuma hari kemenangan yang sebenar-benarnya adalah hari akhirat. Sebab hari akhirat tu, ya, hari di mana manusia akan diadili, kita dah sebut tadi. Ya, hari di mana Allah yang huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Pada hari di mana Allah akan buat keputusan. Mana-mana kes yang tertangguh, yang expire, ya, yang apa kita panggil, ya, yang kes-kes yang dah dibakul sampah kan, ataupun tak selesai sampai ke sudah, tak dapat pembunuh dia, ya, tak tahu cerita dia, tak tahu siapa culprit dia, kita tak tahu, ya, yang tak selesai dalam
dalam kehidupan dunia ni, semua akan di carry forward lah, ya, ke akhirat besok, diadili balik. Pada masa tu kita bagi tahu, kita oh ini rupanya kita tak tahu selama ni. Duk ingat, ya, yang bunuh dia orang ni, rupanya orang lain. Ya, macam kita tengok drama lah tuan-tuan. Ya, tengok filem kan, kita tengok, kita kata, dia ni kot bunuh, rupanya bukan, dia orang baik rupanya. Ya, yang bunuh tu orang lain. Jadi di akhirat besok ada banyak misteri-misteri yang di dunia ni yang tak selesai, semua akan di carry forward, dibawa ke sana dan baru kita tahu. Ya, dan sudah tentu Yaumal Fathi, hari kemenangan, ya, yang sebenar-benarnya adalah hari kemenangan di akhirat. Ketika manusia dibebaskan, ya, oleh Allah daripada azab neraka. Ya, jadi bila manusia dibebaskan, ya, apabila dibebaskan daripada azab neraka, dimasukkan dalam syurga, itulah kemenangan yang sebenar-benarnya. Ya, itu berlaku pada hari akhirat nanti. La yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. La yanfa'u, tidak memberi manfaat. Ya, alladzina kafaru, orang-orang kafir, iman mereka, imanuhum la yanfa'u, tidak memberi manfaat. Kalau nak beriman di dunia, nak baca Quran di dunia tuan-tuan, esok menyesal di akhirat. Ya, kita dah tahu, kita ustaz dah bagi tahu tu, ya. Setiap malam ni sebelum tidur surah Sajdah, suratul Muluk baca. Sajdah surah 32, Al-Muluk 67. Bukan banyak sangat pun, Sajdah 30 ayat. Ya, Al-Muluk 30 campur 30, ya, 60 ayat. Ya, kita kata malam ni malas sikitlah, rasa macam letih malam ni, malam besok bacalah. Malam besok pun tak baca juga. Ya, malam lusa, malam tulat pun tak baca juga. Minggu depan, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi ustaz bagi tahu balik, oh ya tak ya. Ya, baru nak buat. Lepas tu 2-3 malam tinggal balik. Dia punya penyesalan tu di akhirat tuan-tuan. Di akhirat besok baru kita tengok. Bila kita tengok orang dapat anugerah kan, ya, dapat kedudukan yang tinggi, syurga dia lebih tinggi pada kita, ya, kedudukan dia lebih tinggi pada kita, masa tu baru kita tanya, apa menyebabkan dia dapat? Ya, dia satu kelas dengan aku, ya. Apa kita panggil, ya? Satu kelas dalam usrah pun satu sama, ya. Dia sama dengan kita. Jadi kita kata apa yang menyebabkan kedudukan dia tu lebih baik daripada kita? Kadang kita terfikir juga. Ya, sedangkan, ya, mungkin yang lebih daripada kita, surah Muluk kita baca dah, Sajdah pula tak baca. Ya, kita kata dengan sebab kita tak baca surah Sajdah tu tuan-tuan, ya, dan kawan kita pula baca, kedudukan dia jauh lebih tinggi. Ya, dan syurga ni tuan-tuan tahu, ya, dia punya luasnya arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Dia jauh kita ketinggalan dengan dia. Sedangkan yang kita ketinggalan tu bukan benda lain, hanya, ya, kerana kita tak baca surah Sajdah. Masa tu baru kita menyesal. Tapi menyesal tak guna tuan-tuan. Ya, orang kafir kan, ketika mana dia melihat azab neraka dan dia tahu bahawasanya Nabi Muhammad tu benar, ya, pada masa itulah yang fa'ul ladzina kafaru imanuhum, iman mereka tidak memberi manfaat lagi dah. Tak ada apa dah tuan-tuan. Menyesal tak gunalah. Ya, sebab tu orang Melayu kata menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tiada berguna. Ya, masa kita di dunia ni nak sembahyang sunat, nak sedekah, ya, nak baca Quran, ya, nak datang majlis ilmu, ya, nak belajar ilmu agama ni masa dunia tuan-tuan. Di akhirat besok tak ada peluang dah. Akhirat besok kita ambil, kita menuai saja apa yang telah kita tanam di dunia ni tuan-tuan. Ya, jadi tidak lagi memberi manfaat, wala hum yunzarun, dan mereka tidak diberi tangguh lagi. Ya, tak ada tangguh lagi tuan-tuan. Ya, jadi kalau kita panggil, ya, kalau kita akan kata bolehlah, ya, bagilah masa sikit macam assignment lah, kalau dekat universiti lah biasanya kita bagi pelajar, ya, 2 minggu untuk buat assignment. Ya, jadi bila kita bagi 2 minggu buat assignment, dia tak buat. Ya, kemudian kita pun kita pun tanya dia, mana assignment? Lupalah, tak sempat nak buat apa semua. Ya, kita kata tolonglah prof. Ya, kita bukan tak nak buat, tapi itulah sibuk sangat. Ya, bertembung dengan assignment lain. Ya, kita tolonglah. Bagi saya dalam 2 hari insya-Allah saya siapkan. Ya, dunia boleh lagi ejah tuan-tuan. Ya, prof kata tak apalah. Sebab awak pun dah menunjukkan kesungguhan dan Allah pun mengaku awak silap. Ya, awak lalai. Tak apalah, saya bagi 2 hari lagi. Awak siapkan. Ya, cuma jangan tambah lagi. 2 hari betul-betul 2 hari. Pukul 3 petang, 2 hari daripada sekarang, kena hantar di saya punya mailbox, saya kena hantar masuk. Ya, assignment tu kena hantar. Jangan bertangguh lagi. Mana di dunia kita boleh adjust lagi tuan-tuan, adjustable. Tapi di akhirat, sorry, tak ada tuan-tuan. Ya, wala hum yunzarun, mereka tidak diberi penangguhan, tak ada lagi dah. Ya, selesai tuan-tuan. Okey, ada apa? Silakan, ya. Puan Sri Insun, ada apa nak tanya? Silakan. Puan Sri, ada apa malam ni? Ya.
Hajar Zainab ada apa? Dia malam ni tak ada apa Hajar Zainab ya? Silakan. Ustaz, kalau nak tanya luar pada tajuk kuliah boleh tak? Tentang apa tu? Tentang solat jenazah tu, adakah afdal dibuat di masjid atau apa macam mana? Sebab ada orang buat kat rumah, ada orang buat kat masjid kan. Tu saya nak tanya, mana yang afdal? Kita tengok macam Nabi buat lah. Dalam sirah kita tengok Nabi buat. Ya. Jadi solat jenazah Nabi buat kat mana? Buat kat rumah. Ya. Sebahagian daripada para sahabat kadang-kadang bila meninggal waktu malam, ya, Nabi tak tahu. Ya, Nabi tak tahu. Ya, dalam hadis ada cerita seorang perempuan yang sakit, ya. Beliau ni adalah dia macam buat kerja-kerja cleaning dekat masjid. Ya, dia banyak selalu dia tolong-tolong, ya. Dia bersihkan masjid, dia buat cleaning services lah. Ya, jadi dia satu hari dia ditimpa sakit. Nabi diberitahu, Nabi pun datang. Ya, Nabi datang ke rumah dia, Nabi pun bagi tahu pada keluarga dia. Sebab Nabi tengok keadaan dia tu, maknanya mungkin ajal dia sudah hampir lah. Ya, Nabi kata nanti kalau perempuan ni meninggal, maka bagi tahu pada aku. Ya, bagi tahu pada Nabi lah. Jadi rupanya orang perempuan tu meninggal pada waktu malam. Ya, jadi para sahabat keluarga si mati, ya, bila dia tengok waktu malam dia kata memang dia ingat Nabi bagi tahu tu. Tapi dia kata Nabi itulah, Nabi berehat malam tu. Ya, Nabi berehat siang dah lah sibuk dengan urusan pentadbiran dengan umat Islam dan sebagainya. Malam untuk Nabi berehat sekejap pun, ya, sahabat nak ganggu Nabi. Jadi Nabi tidak diberitahu. Ya, Jadi kalau sembahyang tu berlaku di masjid, mesti Nabi tahu sebab masjid tu sebelah rumah Nabi, rumah Aisyah. Ya, tapi tak. Ya, jenazah tu disembayangkan di rumah dan dikebumikan pada malam itu juga di perkuburan Baqi', di perkuburan Madinah. Ya, maka apa yang berlaku? Yang berlaku esok, ya, Nabi diberitahu wanita tadi telah meninggal dunia. Nabi pun jumpa dengan keluarga si mati. Nabi kata, kan aku dah beritahu supaya ingatkan aku kalau berlaku kematian, mana Nabi nak solatkan jenazah dia. Ya, jadi perempuan tadi telah disolatkan jenazah di rumahnya dan tidak dibawa ke masjid, dikebumikan. Dan Nabi pun tanya, mana kubur perempuan tadi? Ya, maka mereka tunjuk dan Nabi solat jenazah di kubur. Ya, jadi ini bukti menunjukkan bahawasanya solat jenazah boleh dilakukan setelah dikebumikan, boleh. Ya, dikubur boleh, tak ada masalah. Ya, malah dalam Bulughul Maram ada sebut, ya, pernah Nabi mengerjakan solat jenazah bagi si mati yang telah meninggal lebih kurang sebulan. Macam perempuan tadi baru meninggal malam tadi. Ya, Nabi tahu siang tu Nabi solat kan. Pernah berlaku ada seorang lelaki sebab Nabi musafir. Jadi bila Nabi balik daripada musafir, Nabi diberitahu fulan bin fulan dah meninggal. Nabi minta tunjuk mana kubur dia. Nabi solat jenazah di kubur. Ya, menunjukkan bahawasanya kalau within 1 month tu boleh lagi lah. Tapi kalau dah 2-3 tahun kita baru dengar, tak payahlah. Ya, itu tak menjadi normal praktis Nabi. Dalam masa sebulan tu, sebagian para ulama kata masih dibenarkan. Lebih pada tu jangan. Ya, tak ada hujah, tak ada bukti. Cuma menjawab soalan Ajah tadi, ya, adakah afdal di masjid? Sebenarnya di masjid tu lebih pada administrative purposes saja. Ya, kerana mungkin di rumahnya sempit, ya, ruang tamu tak besar, ya. Dan malah jenazah tu kebiasaannya diuruskan di masjid. Sebab dia punya kita panggil tempat pengurusan tu lebih selesa. Ya, memang dah ada tempat dia. Setiap masjid biasa surau, even surau kampung pun dia ada dia punya tempat mengurus jenazah tu. Jadi diurus di situ dan biasanya solat sekali di situ. Cuma kesan ada masalahnya ialah kepada perempuan, isteri kepada si mati tadi. Ya, sebab isterinya berada dalam iddah. Kalau yang meninggal isteri, suami tak ada masalah, dia tak ada iddah. Tapi kalau yang meninggal tu lelaki, suami, ya, jadi isteri itu terus automatik berada dalam iddah, dia tak boleh keluar rumah. Ya, dia kena dalam dalam confinement lah, ya, tak boleh keluar. Ya. Jadi oleh kerana itu kalau suami itu disolatkan jenazahnya di masjid sahaja, ya, perempuan tu tak ada peluang lah nak pergi sembahyang jenazah suami dia boleh sembahyang ghaib ajalah. Ya, dia nak tengok juga suami pada kali terakhir kan. Itu yang kita kata tak pelik lah. Ya, ramai juga yang buat di rumah. Ya, jadi selesaikan di rumah, solat jenazah, isteri dia pun boleh hadir. Ya, dan sebahagian ada yang bawa ke masjid pula supaya nak bagi peluang orang masjid pula. Ya, dan baru dibawa ke perkuburan. Mana benda-benda itu tidaklah, ya,
kita kata mesti ya disembahyangkan di masjid, tidak ya, sebab zaman Nabi pun ada yang tidak disembahyangkan di masjid. Malah jenazah Nabi juga disembahyangkan di rumah, tidak disembahyangkan secara berjamaah ya. Sebab rumah Nabi sempit, datang seorang sembahyang, kadang dua orang sembahyang ya, tidak diimamkan ya. Itu yang sabit daripada kitab-kitab sirah dan kitab-kitab hadis. Itu kalau Ustaz boleh respon tuan-tuan ya. Okey, Hajar Zainab. Ya, terima kasih. Ya, sama ya. Ada lain silakan tuan-tuan ya. Ada satu lagi soalan, saya nak pastilah Rasulullah wafat hari Isnin pagi duha. Dikebumikan hari Rabu, betul ke Ustaz? Betul, Rabu malam. Jadi meninggal hari Isnin pagi waktu duha. Jadi Isnin tu waktu duha, Isnin duha sampai Zuhur, Asar, Maghrib. Ya, Maghrib tu dah masuk hari Selasa tu. Hari yang sama, hari Isnin tu tadi pagi meninggal, tenggelam matahari Maghrib dah masuk Selasa. Jadi malam tu ya masih belum dikebumikan. Besok subuh, Zuhur, Asar, Maghrib lagi. Maghrib tenggelam matahari masuk hari Rabu. Malam tu lah Nabi dikebumikan. Ya. Jadi betul ya, soalan tu betul. Itu ke soalan dia? Ya, ya. Kenapa Ustaz it takes few days? Yang pertama kerana para sahabat masih lagi khilaf dari segi sama ada jenazah Nabi nak dikebumikan di Mekah bawa balik ataupun di Madinah, sebab Nabi kan orang Mekah. Ya, jadi mereka berbincang lagi. Ada tak sahabat yang mendengar tentang Nabi pesan supaya jenazah Nabi dibawa balik ke Mekah? Sebab dari segi lokasi Mekah jauh lebih utama, sebab Mekah satu solat sama dengan 100,000 kali ganda. Madinah hanya 1,000. Jadi sahabat masih khilaf, ya. Pergi tanya pada sahabat-sahabat lain, ada tak siapa-siapa yang dengar hadis? Sebab hadis tentang kewafatan Nabi itu tak terkumpul lagi. Ya, sebab sahabat-sahabat Nabi pula ya, bukan semua duduk di kawasan masjid. Ada yang duduk di pinggir Madinah, ada yang duduk di kawasan Badui sebagainya. Jadi menunggu, tanya balik. Ya, ada tak yang dengar perintah bahawasanya jenazah Nabi nak kena bawa balik ke Mekah? Jadi akhirnya mereka tahu tak ya, di mana jenazah Nabi di mana Nabi wafat, di situ dikebumikan. Kemudian khilaf lagi, adakah Nabi nak bawa ke Baqi', ke bumi, sebab Baqi' sebelah aja, ataupun dikebumikan di rumah di mana Nabi wafat. Dan akhirnya setuju di rumah tempat Nabi wafat. Ya, malah di bawah tempat Nabi wafat tu digali liang lahat dan dikebumikan di situ. Ya, maknanya di rumah Aisyah. Ya, rumah Aisyah. Makam Rasulullah sekarang ni berada di rumah Aisyah. Ya. Kedua, ya, tanya pula dari segi apa lagi kita kata, ya. Dari segi istilahnya, siapa pula nak mengimamkan jenazah Nabi tu? Ya, adakah nak dibawa ke masjid ataupun tidak, ya. Jadi benda-benda tu masih belum clear lagi. Ya, sebab tu diambil masa, ya, untuk untuk diselenggarakan. Lebih-lebih lagi, ya, kita panggil para sahabat berdatangan daripada banyak tempat. Ya, Badui gunung datang, ya, Badui padang pasir yang baru dengar cerita. Ya, jadi mereka datang untuk sama-sama solatkan jenazah. Sebab tu dalam konteks kita, kalau ada jamaah yang datang untuk solatkan jenazah, selagi ada orang, kita kena bagi peluang. Ya, maknanya jenazah sudah disembahyangkan. Kemudian kita panggil, ya, kawan-kawan dia datang, kawan pejabat dia, ya, kadang lambat datang sebab baru tahu. Ya, dia pula office di Cyberjaya kata. Ya, meninggal di kita panggil di Shah Alam contoh, ya, ataupun meninggal di PJ. Nak tunggu daripada Cyberjaya tu, ya, lama. Jadi jenazah dah siap, dah disembahyangkan, tiba-tiba datang satu bas ataupun dua bas, kawan-kawan dia daripada pejabat datang. Ya, mereka kata kita nak sembahyangkan jenazah. Biasanya orang akan kata, tak apa, kita dah sembahyang dah. Kita nak bawa ke kubur, nak cepat. Tuan-tuan, selagi ada orang nak sembahyangkan jenazah, bagi peluang. Bukan lama sangat pun. 4 takbir je. Ya. Kemudian ambil pada hadis, ya, mana-mana jenazah seorang Muslim yang disolatkan oleh 40 orang beriman, ya, yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib syafaat pada lelaki tadi. Ya, jadi maknanya selagi ada orang nak datang, lagi ramai orang datang, lagi bagus. Ya, solatkan jenazah lagi 2 kali, solat ketiga, keempat tak ada masalah, tuan-tuan. Ya, macam kita punya sahabat kita, ya, almarhum Cik Isyam kita, ya, masa meninggal, ya, 2-3 kali solat jenazah. Kita yang ada urusan ustaz pun masa tu nak balik awal, kita solatkan jenazah dulu. Ya, kemudian datang grup lain pun datang. Ya, masjid buat lagi. Maknanya sampai 2-3 kali solat jenazah. Boleh tak tuan-tuan? Tak ada masalah. Terutamanya kalau jenazah itu tidak berada dalam keadaan yang
apa kita panggil, kalau dia accident, darah keluar, kita tak boleh tunggu lama. Itu lain tuan-tuan. Tapi dalam keadaan normal, ia tidak jadi masalah, kita boleh tangguhkan sekejap. Tapi bukanlah lama-lama. Cuma dalam konteks Nabi tadi, sebab para sahabat belum dapat buat satu keputusan di manakah Nabi sepatutnya dikebumikan. Jadi itu memerlukan, sebab itu dalam banyak isu para sahabat. Contoh Abu Bakar. Abu Bakar tanya, ada tak sahabat yang dengar hadis ni? Ada tak sahabat yang dengar? Nak mengumpulkan sahabat. Sahabat ni 144,000 tuan-tuan. Jadi sudah tentu ambil masa. Macam ayat Quran ketika nak dikumpulkan. Bila dah kumpul ayat-ayat tu, tengok balik. Ada tak lagi yang tertinggal? Macam kita hari ni kan ada tertinggal satu lagi ayat. Kita kena habiskan lah. Tapi nak bagi tahu bahawasanya, tanya lagi. Dia kata ada orang pernah dengar. Pergi cari orang tersebut. Orang tersebut sebelah bukan duduk mesti kat Madinah. Kadang duduk di kawasan Badui. Bila pergi cari dia pula, dia keluar pergi mengembala kambing. Kena tunggu pula. Itulah cerita dia tu. Tuan-tuan. Itu kalau Ustaz boleh detailkan. Okey, kalau kita boleh tengok ayat Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Silakan Assalamualaikum Ustaz. Dalam konteks ni, bila Nabi dikebumikan 2 hari lepas tu, ada kita dimaklumkan bahawa kebumian ni dia kena lakukan secepat mungkin kan? Dalam konteks ni macam mana Ustaz? Sama jawapan tadi, Ustaz dah bagi jawapan. Tunggu 2 hari. Ustaz dah bagi jawapan. Sebab tak boleh nak buat keputusan sama ada nak kebumi ke mana, macam mana? Nak bawa balik ke Mekah ke tidak? Macam kes jenazah disegerakan sebab dah termaktub dalam hadis-hadis Nabi. Cerita Nabi wafat tak pernah berlaku tuan-tuan. Nabi wafat sekali itu saja. Terkumpul tak hadis-hadis yang cerita fatwa tentang Nabi nak ke bumi kat mana? Kan panjang dah Ustaz cerita tadi Haji. Kan panjang tu. Jadi jawapannya dah ada kat situ. Tuan-tuan tak boleh samakan. Pasal macam kita zaman ni kan. Macam dululah. Ayat Quran tak terkumpul lagi. Hadis-hadis Nabi tak terkumpul lagi. Jadi dia akan memerlukan ada banyak tuan-tuan, ada banyak kes. Antaranya kematian Rasulullah tadilah, kewafatan Nabi. Sebab kewafatan Nabi itu tak pernah berlaku. Jadi bila tak pernah berlaku, sahabat-sahabat tak tahu keputusannya macam mana. A, B, C, D, E. Tak ada SOP-nya, tak ada lagi. Itu yang cari sahabat daripada kawasan Badui gunung. Pergi cari, dia pula keluar pergi mengembala kambing, tunggu pula, bawa dia datang balik, jumpa dengan Abu Bakar, bincang balik dengan think tank Rasulullah, Ali, Osman, Abdul Rahman. Itu ambil masa tuan-tuan. Itu kira cepat tu tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tengok 3 hari tu, sebab meninggal pada waktu tu hari Isnin. Ke bumi tu Selasa malam Rabu tu. Dia Rabu, Rabu tu. Rabu tu kan selepas tenggelam matahari Selasa. Maknanya the following day tu je. Kalau nak kira the following day je. Isnin, duha meninggal, Ustaz sebut tadi kan, Zuhur, Asar, Maghrib. Maghrib pada hari Isnin tu dah masuk Selasa. Tuan-tuan kena tengok kalender Islam. Jangan tengok kalender orang putih. Atau kalender Islam. Besok Selasa, lepas Maghrib je dah masuk Rabu dah. Bukan mana the following day besok, tak. Tuan-tuan kena faham dia konteks kalender Islam. Itu kalau Ustaz boleh respon. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey tuan-tuan, ayat terakhir, apa dia? Fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Maka Allah kata fa'arid, berpalinglah. Berpalinglah daripada mereka. Memang tuan-tuan. Orang kafir ni tuan-tuan, bila kita dah hujah, macam orang yang kita nak dakwah ni lah. Orang yang dakwah ni kadang jiran kita, kadang kawan pejabat, kadang bos kita di pejabat sebagainya. Kita punya business partner dan sebagainya. Itu tanggungjawab kita lah tuan-tuan. Tuan-tuan ada circle of influence tuan-tuan kan. Jadi kita dah ada tu, kita kena jalankan tanggungjawab lah. Walaupun gurau-gurau pun dakwah kena masuk. Kena gurau-gurau. Kita tengok kadang-kadang kita kata you ni baguslah, arak tak minum, babi tak makan, hidup dia pun very healthy life kita kata, memang orangnya bagus, tak ada menipu, tak ada apa. Kita kata you kalau masuk Islam, you punya kedudukan mesti tinggi punya. Kita cakap macam tu. Jadi bila kita sebut macam tu tuan-tuan, dia punya semangat pun kadang ya juga, kadang terfikir kita kena ajak begitu. Tapi kalau tak nak, fa'arid anhum, berpalinglah daripada mereka, wantazir, tunggulah, innahum muntazirun, sesungguhnya mereka juga menunggu. Semua kita menunggu balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Habislah itu yang Ustaz boleh sampaikan pada hari ini tuan-tuan. Kalau Haji Mat Syah ada apa, silakan. Haji Mat Syah ada apa sebelum kita tamat? Haji, ada? Tak ada? Haji Ahmad Nazari ada apa-apa?
Tak ada apa-apa Ustaz. Terima kasih. Tak ada apa. Ya, okey. Kalau tak ada apa, terima kasih banyak Haji Ahmad Nazri pada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan ada manfaat pertemuan malam ni. Ulang balik, ya. Tengok balik video, ulang balik, tengok dia punya tadabbur ayat. Ya, mudah-mudahan kita lebih memahami surah ni. Sekadar tu, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Nazri. Sama-sama. Terima kasih Abang Syah. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih yang dah bayar yuran kita. Man, hang masuk awal lagi ni ya. Hang dengan Jamal masuk awal. Hari ni awal sikit. Hey, aku nak jadi best student lah. Benda kau jangan kacau lah. Cap. Okey lah. Demam lagi kah? Demam, aku demam, kau tak dengar suara aku ni? Tahu lah. Suara aku macam Rod Stewart ni ha. Tersengau-sengau ni. Perasaannya dia. Benar. Itu yang awal tu pasal tak pergi surau kan. Aku dah takkan nak turun golf besok. Yalah. Tak apalah. Nak buat macam mana okay, babe. Have a good game, babe. Right. Alright. Good night semua. Good night. Ini Rom. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.